Travelog Berani Bangkit dibawakan khas kepada anda oleh Asri Ahmad Academy. Sekarang kita tengok sektor apa ni Kan kita dah tengok glove tak gerak je. So kita nak tengok sektor apa? Besi Sektor besi nampak macam banyak saham-saham besi ni dah memulakan kenaikan. Mungkin ada catalyst melibatkan besi ni yang mungkin kita kena carilah, sebab macam suratan atau kebetulan je saham-saham besi ni mula naik. Kan besi ada. Banyak saham besi ni. Kalau banyak je Ustaz, throw dulu Ustaz. Kita senarai jom. Melewa. Dalam saya punya watchlist ni, nombor 1 dia melewa dah ini. Ustaz ada melewa tu. P-Metal lah dia punya leader kan? P-Metal, Mastil, Lion In. Apa tu? Lion In, Anju, Ata. Atta ada news dia lah kan? Atta ni. Macam mana baca? Cuba tengokkan news cerita pasal Atta ni. Dia macam ada cerita Management dia. Macam nama orang dia. Management dia, chairman dia ni ada problem sikit. Ni saya dah jumpa dah berita dia. Atta Global, chairman among 8 charged with drug trafficking. Ni kes besar ni. Sudah. Macam mana Tuan Jas boleh tahu? Ada saya terjumpa link berita dalam surat khabar DH. Baru saja dikeluarkan. Ini isu besar. Saya percaya dia akan memberikan kesan yang sangat negatif kepada harga saham dia. Cuba tengok chart dia. Dia dah react belum? Ke dah suspended? Cuba tengok je chart dia. Apa jadi? Hari ni kalau kita tengok saham Atta ada lambang S. Bermaksud saham ni sedang digantung daripada didagangkan. Besar juga dia punya efek pada company harga saham. Saya percaya bila ada isu melibatkan pengurusan ni, keyakinan para pelabur akan hilang. Disebabkan orang yang mereka patut percaya untuk mengemudi syarikat ni dah terlibat dalam kes-kes jenayah. Saya faham. That's why lah Haji selalu tekankan kita kena kaji right management. Ya. Ustaz, alang-alang dah kita nak kaji right management. Agak-agak apa yang Haji selalu ingatkan kita pasal right management, Ustaz? Kita nak tengok apa dekat right management tu? Dia ingat tadi tu. Tanya saya pula. Semua nak pas-pas. Je right management. Ingat tak right management? Apa kita nak tengok tu? Kita tengok siapa. Jenis pengurusan yang macam mana yang bagus Nak untuk saya syarikat? tengok CEO dia. Shareholder CEO dia siapa. ada apa? Kenapa dengan Kan? CEO dia? Kenapa dengan CEO dia? Adakah orang yang lead company tu dia memang businessman ataupun dia Tahap Habis tu kita nak cari kat mana? Kat mana kita nak cari pasal? Masih ingat tak apa yang Tuan Haji Asri ajar? Kita boleh cari maklumat-maklumat ni menggunakan aplikasi Bursa Marketplace. Dan kita boleh kaji setiap latar belakang pengurusan syarikat melalui website syarikat sendiri. Saya suka tengok dekat website. Yes. Lagi clear kat situ kan. Kita nak tahu siapa dia. Bursa Marketplace. Cuba tengok Ustaz, siapa dia punya owner ni Kenapa dia boleh, apa cerita dia, saya pun tak tahu apa cerita dia. mana dulu? Atta tadi kata. Tadi kata Atta. Alang-alang kita nak apply ilmu yang kita dah belajar kan, right management kan. Jom kita tengok. Atta Global. Kita cari dia punya ownership kan? Ownership, siapa dia? Di antara Owner dia. Kita tengok website lah Ustaz, senang. Kita tengok siapa board of director dia. Website ni, company. Atta Global. Website company. Corporate information. Sambil-sambil Ustaz cari, tengok. Sebenarnya aku nak duduk sebelah Kak Diba ni. Sebab Kak Diba ni pakar pasal company punya fundamental kan? website dia ni. Nanti I test you all. Mari kita tengok Atta. Memang sah lah. Berdasarkan website Atta, kita boleh nampak dalam senarai board of director ada nama seperti yang dikeluarkan oleh surat khabar tu, iaitu Oi Ching Sim sebagai executive chairman untuk Atta. Hui Mr. Hui Oi. OOI. OOI. Hui. Okey. Oi. Mana barulah cerita ni.
ya. Baru sangat. So kalau kita tak tahu, kita tak gaji dia punya right management, kita dah sangkut dah kaunter ni. Ya, Betul tak? Kalau kita main beli je, dengar orang kata bagus saya kat atas ni, kita beli habis lah. Habis lah. Terlepas lah kita kan. Lepas tu. So sekarang kita nak tengok besi ke kita nak tengok benda lain? Kita kaji Kita kaji lagi. besi yang lain yang tak ada isu dalam pengurusan mereka. Okay, kita tengok P-Metal dulu lah. Sebab saya duk intai P-Metal ni untuk akaun anak saya. P-Metal. P-Metal ni bukan KLCI punya stok ke? Betul. Dia dekat dia indeks KLCI index punya Mesti mahal kan Farah kan? Itulah kan. Dulu Tok Love yang itu hari kita bincang pun kosan pun mahal. Ustaz, ni tu duit anak Ustaz. Ni nak 5 tahun punya investment Ustaz. Sebab orang kita suka, saya selalu dengar orang kita suka nak yang murah-murah. Tak Orang apa. kita, saya pun suka yang murah. Saya suka juga tapi untuk duit anak saya tak buat. Saya tak beli kaunter yang sangat laju ni. Buat duit anak kan. Ni P-Metal tak ada signal lagi buy kan Kak Has, Kak Adibah. Dia yang pertama, kita tengok kepada fundamental dia sebelum kita tengok kepada chart. Okey. Saya suka Kalau yang kita fundamental nak dia. simpan untuk lama, tengok fundamental dulu. FA dia cun. Dan kita tengok kepada chart, nak tengok bila agaknya Tapi masa PA yang belum boleh yang beli. cun untuk dia masuk. Dekat dalam bursa marketplace ni adalah semua ya. Ya betul. Segala maklumat tu kita boleh carilah. Dan kita boleh buat cancelling. Di bursa Dari shop marketplace. Bursa marketplace Sama Marketplace. Management dia okey je. Setakat Kan ni dia menang award hari tu untuk apa nama tu? Company salah satu syarikat yang baik pengurusan dia. Ingat tak? Oh itu ada kena-mena dengan Kita right boleh google management. kan mana tu? Ya betul. So, boleh Google kan. Right management. Right management. Jadi kalau dia menang anugerah pun boleh meningkatkan saham sesebuah syarikat Dia menunjukkan syarikat tu apa nama tu? Reputasi sebenarnya. Reputasi dia bagus. Tim Ingat- dia bagus lah. Ingat lagi Ustaz, saham yang syarikat yang bagus, saham dia tak murah. Dan dia dah diterjemahkan. Mana dia punya company, dia punya syarikat ni kita dah tengok dia punya right management apa semua tu diterjemahkan dalam bentuk harga saham dia sendiri. saya suka dengan keyakinan pihak pengurusan Press Metal di mana saya jumpa satu artikel yang menyebut bahawa pihak pengurusan mereka yakin tentang prestasi syarikat mereka ni, Press Metal ni akan berkembang baik untuk tahun 2020 dan tahun 2021 disebabkan beberapa faktor-faktor yang mereka telah atasi. Sebelum ni mereka mengalami masalah kenaikan harga biji besi. Jadi sekarang mereka dah jumpa solusi yang sesuai untuk meningkatkan keuntungan syarikat. Tapi dia kena efek teruk juga dekat trade war China dengan US tu kan, bila dia naikkan tarif tu kan. Tapi itulah saya nampak yang ni lah untuk saya Harga punya. dia hari ni RM4.8. Bila kita dah buat fundamental, lepas tu kita tengok dekat chart. Apa yang you nampak dalam chart? DJ Faz. Oh, metal eh? Ya betul. Adakah Adakah dia dalam trend menaik? belum masuk lagi lah. Dia trend menurun. Overall big picture Oh, okey dia. menaik kan? Nampak menaik. Lepas tu dia berehat. Dia sebab Sideway. dia- Lepas tu dia start sebab menurun ni berehat. sebab hari ni semalam minggu lepas market tak berapa cantik. Tak apa nak cun. Dia isu virus yang kita bincang hari tu kan. Efek dia. So kita tengok penurunan dia sekejap ke dalam trend yang masih menaik. Kalau penurunan dia sekejap, kita akan cari peluang untuk beli bila dia melantun dekat support. Betul tak Ustaz? Betul. Okay. Alright. Di kala ketidaktentuan pasaran kini, bagi saya kita patut elakkan sektor-sektor yang terlibat dalam komoditi. Seperti minyak dan gas, sawit, besi. Disebabkan oleh ketidaktentuan pergerakan harga komoditi ni. Tetapi dalam apa jua situasi, kalau kita fikirkan secara logik, akan ada wujud satu sektor yang akan terus menaik dan tidak terkesan dengan apa-apa isu
Betul. Seperti sektor teknologi. Sebagai contoh, kalau kata berlakunya isu wabak seperti kini, adakah kita tak menggunakan handphone? Adakah kita tak menggunakan teknologi-teknologi seperti online payment? Betul. Tetap sektor teknologi akan menjadi pilihan. Jadi saya nampak pun, apa kata kita fokus kepada sektor teknologi supaya pelaburan kita lebih selamat dan kurang risikonya. Okey. Mana yang kita dah discuss tadi ni, study juga tapi simpan untuk watchlist. Okey. Okey. So ini watchlist sektor besi kita watchlist, okey? Masuk ke dalam kita punya buku nota lah. Tolong masukkan dalam buku nota kita tu. So malam-malam kita study buat homework. Okay. Itu share. Boleh? Okey, jom. Besok kita beli sama-sama. Jom mari kita tengok kaunter apa yang ada signal membeli. Hari ni saya nampak VIS. Bis. Oh, cantik Bis ni. dia haram. Cantik, Bis. Cantik saham BIS ni. Untuk hari ni Haram, saya is it nampak VIS. Dia tengah buat haram ni pagi ni. Okey tu. Tapi Fiz ada anak kan? Ada Nak tengok mak ke nak tengok anak ni? Tengok anak lah. Tengok anak Anak dia pun risiko dia 3% je. Kalau masuk sekarang. Kenapa nak beli mak, nak beli anak ni? Anak nak cepat kaya. Ha? Tak, sebab mak mahal. Duit kita sikit. Dia lebih murah. Lepas tu kalau dia break up balik, maksudnya dia dah tak ada resistance yang before this dah. So, better kita masuk anak. Dan anak dia cun lagi sebab volume dah start masuk. Jom lah. Ramai orang membeli. So volume tinggi. Okay, jom. Dia bukan kata beli anak ni sebab kita nak beli yang murah sebenarnya. Sebab movement dia sama. Kita nak kena tengok lah. Kalau Mothershare berapa harga dia? Mothershare. Mari kita tengok Mothershare. Mak dia berapa harga dia? Nak jack dekat Mothershare tu dekat mana tu? 73 sih. Dia tengok cat. Tengok cat sekarang. Cat mak dia Tarikh hari ni tau. 70 73 sen. 73 sen. So 73 sen. Anak? Anak dia 38. 38. Dia bukan sebab murah atau mahal tau. Sebab kita tengok movement dia Vis, Mothershare dengan anak sama jalan kan. So soalan saya lah ni. Kan kadang-kadang orang beli Mothershare, kadang-kadang orang beli Warren. So apa bezanya Warren dengan Mothershare? Mana satu nak beli tu? Mana satu nak beli tu Kak Dibah? Bagi explain dulu kat DJ Fast ni. Saya selalu confuse kat tu. Kalau macam nak beli Mothershare ke nak beli Warren? Dia selalunya Mothershare tu mahal. Tapi Warren tu dia dibuat supaya dia menjadi pemanis. Okay. Orang boleh beli saham yang lebih kurang sama pergerakannya tapi dia lebih murah. That's why Warren dikeluarkan oleh syarikat. Adakah pergerakan dia sama? Maknanya kalau Mothershare macam tu, pergerakan dia gini? Biasanya dia sama. Okey. Tapi kadang-kadang dia ada yang tak berapa nak ikut. Jadi kalau katalah saya nak beli Mothershare, adakah percentage dia lebih kurang kalau saya ada profit hari tu, percentage sama dengan Warren? Tak semestinya. Dia bergantung kepada counter. Tapi you tengok pergerakan mak dia. Kalau mak dia contoh dah break out, mak dan Warren dia belum lagi break out, then you perhatikan Warren untuk kalau dia break out, then you beli Warren dia. Oh, okey. Dia bagi signal Mothershare dia break out. Nak Tunggulah. tahu tidak kita kena tengok chart dululah sebenarnya. Sama ada mother punya chart dengan Warren punya chart lah. Dan you bergantung boleh gunakan kepada teknik apa kita punya mindset daripada awal. Kita nak apa? Kita nak trade ke? Kita nak jadi investor? Ataupun kita nak pegang lama ke? Bergantung kepada apa yang kita nak. Sebab biasanya Warren ni dia punya pergerakan sangat laju. Biasanya lah trader dekat luar ke, dekat mana-mana pun dia akan cari yang harga murah sikit. So harga laju dan dia boleh dapat profit dengan sangat laju. Sebab kata Haji duit goreng pisang. So kita nak beli ni, nak beli apa? Warren Warren. Okay, kita tengok harga Warren. Okay, right. 38 sen. 38 sen berapa kita boleh beli tu? Dengan duit yang kita ada ni, berapa kita boleh beli unit saham? Kita beli 30,000 lah. 30,000 Berapa modal kita perlu tu? Ustaz? DJ Fast tolong kira? Tolong kira 38 sen darab 30 sen. 30,000 unit. Saya nak tengok berapa modal kita perlukan untuk beli Warren 38. Okey. 11,400. 11,400 je. Ada tak duit kita? Ada kan? So kita beli 11,400. Okay, beli sekarang lah. So kita trading plan mana? Sorry, 37,000 lah beli. Tengok. Beli 77,000 boleh, kita ada duit lagi. Boleh tak kita tambah? Berapa yang kita ada ni? 37,000 Tapi Cuk, tengok money management kita. Kita ada 50,000 modal. Okey. Modal kita. Dan kita nak peruntukkan berapa banyak.
dari modal tu untuk saham ni. Okey. Mungkin 1/3 sahaja. 50,000. Maksudnya money management. Daripada 50,000 tadi tu kita nak beli berapa? Kalau ikut Farah suggest berapa tadi? 37,000. 37. Bersamaan dengan berapa? RM? Kira dah. So Lebih kurang 37,000 ada unit. unit 80,000 unit. Mana 37,000 lah kita pakai duit. Ya betul. Ringgit. Oh. RM37,000. 80,000 unit. And then dia punya RM 37. 37,400. 400. That means dah lebih lagi 50% dah. Sorry, 37,600. Okay, ni modal yang kita nak guna. Kita beli 80,000 unit. So kita tak all in kan? Tak all in kan? Tak kan? Tapi maksudnya kebanyakan saham kita akan ada di kebanyakan modal kita akan masuk dalam satu saham je. Risikonya sangat tinggi. Tengok lain ni. Vis Warren ni dah Kenapa nampak ada reversal dah ni. Ya. Volume pun dah ada ni. Vis Farah? Vis Warren. Vis Warren. Sekejap buka lagi. Uish. Oh cantik. DJ. Tengok ni. Okey ni dia punya support tak jauh sangat. So, Macam nak menekan je DJ Fast kita ni. itulah. 3% je dia punya risiko. Orang baru cakap dia dah tekan. Belum tekan lagi, betul? Dia tekan lah? Jom. Harami Saya dah nampak tekan. bullish Harami. So kita beli tu harga 38 sen Kalau dekat 38 sini sen. harga 38 sen. Berapa unit kita nak beli? 80,000 unit. Ke Farah dah tekan? Dia senyap-senyap dah tekan dah. Betul dah tu. Betul. Dah match lah. Dah Modal berapa tu? Kita pakai modal berapa? 37,600. DJ dah tekan, Farah dah tekan, okey saya lah. masih belum baru tengok chat. Aduh. Tekan. Apa lagi? Indikator dah ada baik dengan masuk je. So volume masuk ni, volume masuk. Laju. Oh senyap je apa sudah jadi. Ya. Masih di situ. Semua orang tekan benda yang sama ni. 39, cantik. Sudah. Macam mana ni? Dapat tak Ustaz? Oh 39 boleh lagi 41. Cepat. Cepatnya. Jangan kejar. Boleh lagi. 46. Baru berapa minit ni? Tadi kita beli kat 38 sen. Sudah. Baru, Rasanya tak sampai sejam. baru. Anak dia breakout all time high. Wow. 46 sen. That is Dah berapa dah untung Farah? Dah 5,000 dah. Alhamdulillah. 7,000 dah sekarang. Dia naik Alhamdulillah. lagi. Dia naik lagi. Itu itu bonus tu. Kita nak berapa je kan? Kita nak berapa okey. Tanya. Jual. Jual sekarang. Tahniah lah Berapa dia? Farah. 7 kan? 7,000 Okay, dah. kemun. Okay, terbaik. Give me bagi. Itu macam. So berapa persen tadi tu? 23% Okay, ni saya 23%. 7,000. 3.62%. 7? Farah yang 7,183. 7183. Kita nak cari 10,000 je, babe. Sikit lagi. Sikit. 7183. Kita nak cari berapa ni? Tolong kira 10 tolak ni. 2000. 2,817. Ini je kita nak cari. So kita cari lagi 3,000 lah. ID memang ada Terbaik. Tahniah. Tahniah Farah.